Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif. Kita langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur, WTC KL, dan ini Buletin Awani khas di mana pada Oktober 1994 di Şanlıurfa, Turki, seorang pengembala pada ketika itu bernama Shafak Yildiz mengesan satu batu dengan rupa bentuk yang pelik ketika beliau menggali kawasan itu. Selepas beliau membersihkan batu itu, beliau yakin ia merupakan sebahagian kecil dari objek yang lebih besar dan beliau kemudiannya menghubungi muzium tempatan sebelum seorang ahli arkeologi Jerman iaitu Klaus Schmidt yang memulakan proses penggalian di kawasan itu menemui tiang berbentuk T. Dan kemudiannya, galian seterusnya menemui beberapa lagi struktur batuan dengan ukiran yang sangat rumit berupa binatang liar. Sehingga kini sejumlah 250 obelisk ataupun struktur batuan tinggi ditemui di kawasan itu. Itu di Göbekli Tepe berdekatan dengan bandar Şanlıurfa dan juga ujian radiokarbon pada ketika itu mendapati struktur batuan itu berusia 12,000 tahun atau 5,000 tahun lebih tua dari ketamadunan pertama manusia yang diketahui iaitu Mesopotamia. Namun kini tumpuan ekskavasi adalah di Karahan Tepe yang terletak di kawasan pergunungan Tek-Tek kira-kira 35 km dari timur Göbekli Tepe. Sejak 3 tahun lalu, ahli arkeologi menemui sisa struktur khas, obelisk, patung haiwan dan juga keterangan serta simbolisme yang serupa. Ahli arkeologi menyimpulkan Karahan Tepe jauh lebih tua berbanding Göbekli Tepe. Dan kita dengarkan apa yang dilaporkan ataupun disimpulkan laporan oleh wartawan kami Isra Khalid dari sana. Baik, bila kita berbicara atau bercakap tentang orang zaman batu ni ataupun secara spesifiknya dengan nama saintifiknya Neolitik, kita selalu membayangkan mereka ini adalah orang yang hidup secara berpindah randah ataupun nomad dan mereka ini hidup berasaskan pemburuan, hunter-gatherer. Bagaimanapun penemuan pada tahun 1963 yang bermula pada tahun 1963 kemudian dikaji, diekskavasi dan dipelajari dengan lebih lanjut oleh sebuah pasukan yang diketuai oleh seorang profesor Jerman yang bernama Klaus Schmidt pada tahun 1996. Beliau mendapati bahawa sebenarnya manusia zaman Neolitik ini sekurang-kurangnya di wilayah penemuan lokasi tersebut yang bernama Göbekli Tepe, sebuah kawasan perbukitan di Şanlıurfa, tenggara negara Turki ini. Manusia pada zaman Neolitik ini beliau dapati sebenarnya mempunyai satu sistem kehidupan yang sangat tersusun dan kompleks berdasarkan penemuan monumen di Göbekli Tepe itu yang mereka percaya menjadi medan segala aktiviti sosial penempatan masyarakat tersebut. Dan penemuan itu dianggap sebagai penemuan boleh dianggap sebagai penemuan yang terbesar pada abad ke-20 ini kerana ia telah mengubah naratif bagaimana kita memahami kehidupan manusia pada zaman tersebut, dan ia juga telah menjadi dan sedang dan masih menjadi site ataupun lokasi yang sangat didambakan, sangat diimpikan, projek impian ataupun syurga terbaru buat para arkeologi dari seluruh dunia, kerana lokasi tersebut di Göbekli Tepe itu dikatakan hanya baru sekitar 10% sahaja diterokai. Dan banyak lagi tempat-tempat yang berkemungkinan akan membawa kepada lebih banyak clue ataupun penunjuk kepada bagaimana untuk kita memahami dengan lebih mendalam kehidupan mereka pada zaman tersebut. Jadi pada malam ini adalah malam kemuncaknya. Saya dan produser Linda Salim berada di Muzium Arkeologi Şanlıurfa ini. Pada malam ini akan ada satu majlis yang bernama Karahan Tepe and Neolithic Human Archaeology Neolithic Human Exhibition ataupun Karahan Tepe dan pameran manusia zaman Neolitik. Pameran manusia zaman Neolitik itu kita faham, tapi apakah itu Karahan Tepe? Sebenarnya Karahan Tepe itu adalah satu kawasan baru yang ditemui di sekitar ataupun yang berdekatan dengan Göbekli Tepe itu, di mana penemuan ini bermula telah dilakukan sejak 3 tahun lepas dan juga dianggap antara penemuan yang terbesar kerana ditemui satu lagi kawasan yang ada monumen yang juga dipercayai tempat untuk manusia pada zaman tersebut gather ataupun berkumpul dan melakukan pelbagai aktiviti sosial seperti bersosial dan juga aktiviti pemujaan. Malam ini adalah malam puncaknya, dan apa yang lagi akan di-reveal ataupun didedahkan pada malam ini, nantikan laporan kami seterusnya. Dan saya kira itu saja laporan saya pada ketika ini untuk waktu ini, kerana kami akan bersama dengan majlis yang akan bermula tidak lama lagi. Jadi terima kasih, sekian sahaja dahulu. Teruskan dengan laporan seterusnya. Silakan.
Baik, itu rangkuman laporan oleh Isra yang turut berada di sana, dan juga bukan itu saja, penerbit dan juga editor Astro Awani Azlinda Mat Salim juga berada di sana untuk kita memahami magnitude penemuan ini dan juga keadaannya pada ketika ini. Kita terus saja di talian pada ketika ini Linda yang bersedia pada ketika ini. Linda, kalau boleh dikongsikan kepada kami, rakyat Malaysia yang menonton pada ketika ini, kawasan tersebut, keadaannya bagaimana pada ketika ini? Ada majlis pelancaran, namun magnitude-nya untuk kita gambarkan pada ketika ini, Linda. Baik, terima kasih Najib. Kami baru saja selesai sesi taklimat bersama Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turki, Mehmet Nuri Ersoy. Dan antara intipati yang Menteri sebut tadi adalah KRTP akan menjadi tarikan baru di negara Turki dan akan dibuka kepada orang ramai pada tahun 2022, iaitu tahun depan. Dan tadi Menteri juga ada menyebut sebanyak 127 juta lira telah dilaburkan untuk membangunkan kawasan ini. Ini adalah untuk membina visitor center, pembangunan landscape, dan selain daripada itu bukan setakat membangunkan KRTP saja, ada satu pusat ataupun Neolithic Research Institute, kerana ini bukan setakat untuk dijadikan tempat pelancongan semata-mata, tapi satu pusat ilmu untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai kehidupan masyarakat purba zaman Neolitik. Ada 70 orang saintis sedang membuat penyelidikan dan dijangka kerajaan Turki akan mengambil lebih ramai lagi penyelidik dari serata dunia untuk melakukan penyelidikan di sini. Dan apabila tapak ini dibuka kepada orang ramai, kementerian juga telah merancang satu pakej di mana pengunjung akan bermalam satu malam di Chalet Urfa ataupun Bandar Urfa, dan kemudian barulah mereka akan dibawa mengunjung tapak-tapak ekskavasi ini. Dan kalau Najib telah tahu melalui apa yang telah kami laporkan sebelum ini, KRTP ini antara tempat-tempat ekskavasi, 12 tempat ekskavasi yang telah pun dikenal pasti semenjak penemuan Göbekli Tepe. Jadi maknanya ada 7 lagi kawasan yang telah pun mula ekskavasi dan 5 lagi belum lagi bermula kerja-kerja penyelidikan. Jadi maknanya ini satu pembangunan perancangan jangka masa panjang kerajaan Turki, dan diharap pengunjung daripada seluruh dunia akan bertumpu di negara Turki, seperti mana kalau sebelum ini kita mungkin boleh lihat piramid di Giza, Mesir ataupun di tempat-tempat lain, tapi ini adalah tapak arkeologi zaman Neolitik. Najib. Okey, Linda, berbanding dengan penemuan di Göbekli Tepe, di KRTP ini apa penemuannya yang memungkinkan keadaan tapak ini dianggap sebagai oleh arkeologi sebagai mungkin lebih tua daripada Göbekli Tepe sendiri? Adakah penerangan ataupun ada Linda sempat melihat dan sebagainya? Okey, kami sebenarnya sedang mendaki bukit untuk berjalan ke tapak ekskavasi KRTP kerana sesi briefing tadi baru saja selesai, dan saya sendiri berada bersama media-media lain. Ada, saya rasa mungkin hampir 300 orang, rasanya ramainya media-media di sini daripada serata dunia sedang menuju ke KRTP. Jadi kami bila sampai nanti dekat di puncak bukit ni, barulah kita akan dapat lihat. Tapi melalui briefing session tadi, antaranya adalah obelisk dan juga satu monumen bentuk bulatan. Dan nanti dalam laporan seterusnya, apabila kami telah pun berjaya sampai di atas ini, saya akan laporkan dari masa ke masa. Linda, kalau boleh digambarkan di kedudukan kawasan tersebut berbanding dengan mungkin kawasan bandar yang terdekat, untuk kita memberikan sedikit gambaran lah berapa jauhnya. Mungkin ini juga memberikan gambaran peradaban pada zaman dahulu kan. Berapa jauh sebenarnya daripada bandar utama ke tempat KRTP ini? Okey, bandar utamanya adalah di selatan ataupun di tenggara Turki, iaitu Chalet Urfa, yang terletak kira-kira 75 km daripada KRTP, yang mengambil masa tadi kami datang ke sini dalam masa sejam 20 minit juga nak sampai ke sini. Okey, penat naik bukit. Jadi kawasan di sini adalah kawasan padang pasir dan juga gurun, dan KRTP ini memang berada betul-betul di atas puncak bukit yang memang keliling ni memang tak ada apa sebenarnya, kecuali
tapak ekskavasi ini. Najib. Okey, tapak ekskavasi itu masih lagi sedang digali pada ketika Linda melihat pada ketika ini? Setakat ini boleh dikatakan proses ekskavasi ini telah pun boleh dikatakan hampir selesai. Kerana itulah ia akan dibuka kepada orang ramai pada tahun hadapan. Dan seterusnya hanyalah untuk kerja-kerja maintenance sahaja, dan mereka akan meneruskan penyelidikan di tempat-tempat lain sekitar untuk melihat ada tak lagi kawasan-kawasan yang serupa di daerah ini. Okey, Linda akan melihat kawasan tersebut di Karahan Tepe itu dan juga membekalkan visual bagaimana keadaannya di sana kerana ini amat signifikan. Kita lepaskan Linda bersama dengan rakan tugas Isra di sana untuk melihat kawasan tersebut dan juga membuatkan laporan dari masa ke masa. Ini amat signifikan, terutamanya dalam mungkin kita melihat kepada susunan sejarah peradaban manusia sendiri. Selepas ini kita akan bincangkan perkara tersebut. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Anda masih lagi menonton Buletin Awani Khas. Kita masih lagi membincangkan iaitu perkembangan terkini yang kami bawakan, iaitu berkaitan dengan penemuan ataupun ekskavasi baharu di Karahan Tepe di Turki ini yang kami akan bawakan dari masa ke masa pada ketika ini untuk memahami konteks sejarah itu sendiri dan juga signifikannya penemuan ini. Saya bersama dengan pensyarah kanan Pusat Penyelidikan Arkeologi Global Universiti Sains Malaysia, Dr. Nasha Roziadi Kau yang bersedia pada ketika ini. Doktor, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Doktor, pertama sekali, bagaimana untuk kita memahami kepentingannya untuk kita bukan sahaja memahami, mengetahui juga kehidupan manusia zaman dahulu dan juga membawa konteksnya pada masa kini, Doktor? Kajian terhadap kehidupan manusia lampau membolehkan kita memahami proses perkembangan kebudayaan manusia serta cara mereka hidup dan beradaptasi terhadap persekitaran mereka. Jadi, ilmu sebegini membolehkan kita mendapat pengajaran tentang bentuk interaksi antara manusia dan alam yang membawa kepada perkembangan ketamadunan manusia lampau. Dan juga Doktor, bagaimana untuk kita melihat perubahan naratif dalam sejarah awal ketamadunan ini? Kerana kita melihat bahawa apa yang dikatakan 12,000 tahun, 5,000 tahun lebih awal daripada Mesopotamia. Bagaimana ini mempengaruhi perkembangan manusia hari ini dan juga sejarah yang kita ketahui selama ini? Pengetahuan kita berkenaan perubahan naratif sejarah awal serta ketamadunan manusia lampau membolehkan kita untuk memahami dan menilai semula asal-usul peradaban manusia. Pada masa yang sama, ia dapat memberi pengajaran kepada kita semua tentang bagaimanakah perlakuan, cara hidup, kebudayaan manusia berubah mengikut masa dan persekitaran alam. Dan pada masa yang sama, kita juga dapat mempelajari tentang perkara-perkara yang membawa kepada kejatuhan dan kemusnahan kebudayaan manusia lampau. Dengan pengajaran-pengajaran yang kita dapat daripada kajian arkeologi ini, hasil ekskavasi, hasil penelitian kita terhadap data-data artifak ini semua, dia membolehkan kita memperbaiki diri kita, terutamanya daripada segi hubungan kita sesama manusia dengan interaksi kita dengan persekitaran kita. Okey. Doktor, adakah kita melihat ini mungkin akan membawa kepada lembaran baharu dalam kajian prasejarah di peringkat global maupun di peringkat Malaysia sendiri? Well, tapak di Turki ini, dia sebagai sebuah tapak neolitik. Penemuan tapak ini semestinya dapat menyumbang kepada perkembangan ilmu dalam bidang arkeologi. Walaupun tapak ini terletak agak jauh daripada Malaysia, saya percaya bahawa perkembangan kebudayaan yang selari, yang hampir sama, ini telah turut wujud di Malaysia walaupun berbeza daripada segi penzamanan dan konteks kebudayaan. Kemungkinan saya rasa kajian perbandingan daripada segi teknologi serta kebudayaan material antara tapak Göbekli Tepe dengan tapak-tapak zaman Neolitik dan logam di Malaysia dapat memberi maklumat yang lebih mendalam mengenai masa lampau kita, terutamanya daripada segi teknologi pembuatan tembikar, perkembangan kebudayaan penempatan dan sebagainya. Doktor, bagaimana kalau kita membawa perbincangan ini kepada konteks Malaysia sebagai contoh, bagaimana doktor melihat usaha ekskavasi arkeologi di Malaysia sendiri?
Sebagai contoh, kalau kawasan Sungai Batu sebagai contohnya, bagaimana untuk kita melihat perkembangan arkeologi ini? Adakah usaha itu berterusan? Adakah perlu dilipat gandakan lagi di masa hadapan? Kita memiliki amat banyak tapak-tapak arkeologi yang di Malaysia ya, terutamanya daripada zaman prasejarah, protosejarah serta sejarah awal. Sejumlah besar tapak-tapak arkeologi di Malaysia ini masih belum diekskavasi. Ya, terutamanya di tapak Sungai Batu, walaupun tapak itu kita dah popular dah. Kita ada banyak penemuan tapak peluburan besi, kita ada tapak ritual, kita ada tapak jeti, tetapi masih ada lagi tapak yang masih belum diekskavasi di kawasan tersebut. Jadi di peringkat IPT, kajian-kajian ilmiah terhadap tapak tersebut dapat memperkayakan lagi naratif kita mengenai masa lampau masyarakat purba di sini. Dan kemungkinan dapat menghubungkan kita dengan perkembangan kebudayaan di dunia luar. Contohnya kita lihat di Kedah Tua. Kita tahu Kedah Tua itu merupakan sebuah tapak perdagangan antarabangsa dan pada masa yang sama dia juga berkembang sebagai satu pusat penghasilan besi yang dapat dipertarikhkan pada sekitar kurun kedua atau kurun ketiga Masihi. Jadi kajian kita terhadap tapak-tapak peluburan besi, tapak perdagangan antarabangsa ini dapat menghubungkan Malaysia dengan dunia luar. Ia dapat melihat Malaysia ini bukan saja sebagai satu kebudayaan yang berkembang secara serantau, tapi dia sentiasa memiliki perkaitan daripada segi perkongsian teknologi dan perkongsian kebudayaan dengan tamadun-tamadun dunia besar yang lain. Apabila doktor mengatakan bahawa tapak ekskavasi di Malaysia ini ada banyak sebenarnya yang belum mungkin kita terokai ataupun boleh kita lakukan dan sebagainya, adakah sekiranya kita menerokai kawasan-kawasan ini, doktor, pada masa hadapan sekiranya kita ada penemuan-penemuan yang signifikan dan sebagainya, bagaimana ini mungkin akan mencorak kembali ataupun merubah kembali sejarah yang kita pelajari selama ini untuk orang ramai faham mungkin keberadaan kewujudan Malaysia sebelum ini? Kita perlu faham satu benda yang kajian sejarah, naratif sejarah itu tidak bersifat statik. Dengan penemuan baru, kita akan mewujudkan satu bentuk naratif baru. Contohnya, sebelum penemuan tapak arkeologi di Sungai Batu, kita cuma percaya bahawa lempah bujang itu mula berkembang pada kurun kelima Masihi. Tapi penemuan baru tersebut telah mengawalkan lagi kronologi kita pada kurun kedua Masihi. Sebelum penemuan tapak Sungai Batu, kita percaya bahawa lembah bujang itu cuma berfungsi sebagai pusat perdagangan saja. Yang mana kita ambil komoditi daripada luar dan kita perdagangkan dekat sini, macam pasar. Tetapi penemuan tapak arkeologi Sungai Batu telah membuktikan bahawa kita sendiri telah memiliki industri besi bermula pada kurun kedua dan kurun ketiga. Jadi ya, kajian arkeologi dekat Malaysia ini sentiasa akan berkembang dan sentiasa akan memberi maklumat baru yang sama ada mengubah sejarah ataupun dia akan memperkayakan lagi naratif yang sedia ada. Dan saya percaya bahawa lebih banyak kajian arkeologi yang kita ada dan kemungkinan banyak kali lagi kita akan mengubah naratif sejarah negara kita. Doktor, apa mungkin inisiatif di peringkat institusi pengajian tinggi, pakar-pakar arkeologi sendiri serta tapak-tapak yang terlibat untuk ekskavasi yang perlu menjadi fokus di masa hadapan dan juga perlu dipergiatkan lagi usaha? Okey, di Malaysia sekarang ini kita ada beberapa buah industri yang memiliki kepakaran dalam bidang arkeologi, terutamanya di Universiti Sains Malaysia, di Universiti Kebangsaan Malaysia dan di juga Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kita ada ramai pakar-pakar arkeologi yang memiliki pengkhususan dalam pelbagai bidang, bermula daripada zaman prasejarah, zaman protosejarah, zaman Hindu-Buddha, sampailah ke sejarah awal. Dan saya percaya bahawa antara inisiatif yang perlu dilakukan oleh pakar-pakar arkeologi ini termasuklah mempergiatkan lagi kajian ekskavasi di tapak-tapak tersebut. Ya. Ya, doktor, mungkin akhir sekali kalau kita boleh melihat kepada keadaan semasa ini. Kalau kita melihat apa yang berlaku di Karahan Tepe ini dan juga di Gobekli Tepe ini, apabila penemuan ini berlaku dan juga ditemui dan sebagainya, media antarabangsa dipanggil. Cerita ini dibawa, naratif ini dibawa sampai ke peringkat antarabangsa untuk satu dunia mengetahui sejarah ini. Di Malaysia ini, sejauh mana pada pandangan doktor, naratif seperti ini dibawa ke peringkat antarabangsa untuk memperkenalkan sejarah kita yang sebelum ini tidak kita nampak, tapi sekarang ini sudah ditemukan dan sebagainya. Sejauh mana naratif ini dan sejauh mana ia perlu ditambah baik? Saya percaya bahawa kesemua pemegang taruh di Malaysia, terutamanya daripada agensi-agensi kerajaan, NGO, IPT dan juga media telah memainkan peranan yang sangat bagus dalam dalam untuk mempubliciskan kajian-kajian arkeologi di Malaysia. Ya, kita tahu bahawa para pengkaji di Malaysia ini telah menerbitkan hasil-hasil kajian kita di peringkat antarabangsa, di jurnal-jurnal antarabangsa. Pada masa yang sama kita ada juga media-media daripada luar datang yang membuat liputan mengenai tapak arkeologi. Jadi saya percaya bahawa lebih banyak lagi benda yang kita buat untuk memperbaiki lagi persepsi masyarakat luar tentang keberadaan tamadun di negara ini.
Ya, jadi saya percaya bahawa kita perlu memperbanyakkan lagi program-program warisan dokumentari di dalam media perdana lah, untuk kita supaya orang luar tahu tentang penemuan dekat negara kita nanti. Okey, tapi akhir sekali secara ringkasnya doktor, apa harapan doktor untuk program ekskavasi di masa hadapan di Malaysia ini? Apa yang perlu diberikan tumpuan khususnya oleh pihak berkuasa, oleh pakar-pakar dan sebagainya? Apa yang perlu diberikan tumpuan khusus untuk memastikan bahawa kesinambungan usaha kita mencari dan juga mengenal kembali sejarah ini dilipat gandakan? Saya percaya bahawa tumpuan khas perlulah diberikan untuk memelihara tapak-tapak sedia ada yang telah diekskavasi, dan kita pada masa yang sama perlulah melakukan lebih banyak eksplorasi untuk mengenal pasti tapak-tapak yang masih belum dikaji. Dan setelah tapak itu dikenal pasti, kita perlulah pelihara kawasan itu, kita perlulah melindungi kawasan itu supaya kajian dapat dilakukan sekarang ataupun di masa depan, supaya dapat kita memperkayakan lagi naratif sejarah negara kita nanti. Okey, doktor, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami untuk melihat kepada bukan sahaja penemuan di Karahan TP ini, sebaliknya dia membawa konteks ke peringkat tempatan juga untuk kita fahami bahawa pentingnya usaha ekskavasi dan juga arkeologi ini untuk memahami sejarah dan juga bagaimana peradaban ini diperkenalkan di peringkat dunia dan memahami sejarah kita di peringkat dunia juga. Terima kasih doktor kerana bersama dengan kami. Baik, buat anda yang baru mengikuti kami pada jam ini, kami membawakan buletin awani khas di mana pada ketika ini adalah susulan dengan penemuan di Turki, iaitu Karahan TP, satu tapak arkeologi yang ditemui. Kalau sebentar tadi rakan setugas Azlinda, Linda dan juga Isra membawakan liputannya, dan juga Linda ketika ini sedang pun mendaki gunung di situ, iaitu di Karahan TP, untuk pergi ke kawasan ekskavasi tempat penemuan kawasan-kawasan tersebut yang mungkin mengubah sejarah peradaban manusia seperti yang kita ketahui sebelum-sebelum ini, di mana sebenarnya penemuan ini bertitik tolak daripada tahun 1994. Ketika itu penemuan ini berada di kawasan Shaluh Yufa di Turki, iaitu di mana pada ketika itu seorang pengembala pada ketika menjumpai sebuah batu yang bentuknya agak unik dan sebagainya, dan juga membuatkan pelaporan kepada muzium tempatan sebelum seorang ahli arkeologi dari Jerman pada ketika itu, Klaus Schmidt, telah pun memulakan penggalian di kawasan tersebut, dan sehinggalah beliau menemui kawasan Göbekli Tepe pada ketika itu, dan sehingga kini amat terkenal kawasan ini. Namun ada juga apa yang dipanggilkan sisters kepada Göbekli Tepe ini, iaitu Karahan Tepe ini. Namun kajian terbaru menunjukkan bahawa kemungkinan Karahan Tepe ini adalah jauh lebih tua daripada Göbekli Tepe ini. Itu antara penemuan terbaru dengan penemuan beberapa kedudukan obelisk dan juga tiang batuan yang tinggi dan sebagainya. Ini semua kita akan dapatkan visual apabila Linda akan dapatkan visual selepas sampai ke kawasan atas tersebut. Bukan itu sahaja, kita melihat juga sebelum ini mungkin kalau bercakap soal arkeologi, kita melihat kepada piramid di Giza dan juga beberapa penemuan lain. Namun ini adalah penemuan yang signifikan kalau disifatkan oleh ahli arkeologi yang terlibat dalam ekskavasi dan sebagainya 5,000 tahun lebih awal daripada tamadun Mesopotamia, dan ini juga menggambarkan bahawa peradaban manusia itu mungkin berlaku lebih awal daripada tempoh tersebut, dan juga zero time history yang disifatkan oleh mereka ini. Bagaimana untuk kita memahami semua ini dan bagaimana ini membentuk sejarah manusia dan juga dunia ini semua, Astro Awani akan terus memberikan tumpuan dari masa ke masa. Di astroawani.com ada ceritanya kami dah rangkumkan berkaitan dengan iaitu Göbekli Tepe, syurga terbaru ahli arkeologi. Anda boleh pergi ke laman web kami untuk mendapatkan perkembangan terkini. Sekian saja berita yang khas untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.